Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali kepada semua pelajar biologi yang bukan pelajar biologi. Nak tengok video ni pun boleh, tak ada masalah. Selamat kembali ke channel Let's Tutor. Untuk video kali ini kita akan sambung, kita akan habiskan bab 8 biologi tingkatan 4 dengan dua subtopik terakhir iaitu 8.3 pertukaran gas dalam manusia. Dalam manusia je kita belajar untuk 8.3 jangan risau. Pertukaran gas dalam manusia dan juga 8.4 isu kesihatan berkenaan sistem respirasi manusia. Itu 8.4 pun simple sahaja. Video sebelum ini kita dah discuss subtopik 8.1 dengan 8.2. Kalau terlepas boleh klik di sini kat hujung tu kat hujung tu yang keluar di situ, klik di situ. Korang boleh tengok video yang lepas itu selepas video ni habis nanti. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Kejap. Dah subscribe ke belum? Kalau belum, nampak tak butang merah kat bawah tu? Klik sekarang. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Okey, terima kasih. Jom kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan 8.3 pertukaran gas. Dia sebenarnya pertukaran dan pengangkutan gas lah. Pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dalam manusia. Awak sebenarnya dah belajar pertukaran gas respirasi dalam sains tingkatan 3 in Science Form 3. Jadi ini subtopik 8.3 ini seperti kesinambungan. Dia macam sambungan sikit lah daripada Science Lower Form yang awak dah belajar dulu. Dalam subtopik ini ada satu ataupun dua perkara baru yang awak akan tahu. Selebihnya sama je macam yang awak belajar dalam Form 3 dulu. Jadi jangan risaulah. Dari subtopik 8.1 dengan 8.2 kita belajar mengenai resapan gas pada permukaan ataupun struktur respirasi. Oksigen memasuki ke dalam struktur respirasi, karbon dioksida keluar daripada struktur respirasi secara resapan. Tetapi resapan gas pada struktur respirasi bergantung kepada perbezaan tekanan separa gas pada dua kawasan. Tekanan separa apa tu? Dalam English, tekanan separa kita namakan sebagai partial pressure. Samalah, literally bermaksud tekanan separa, partial pressure. Bila kita sebut tekanan udara ataupun tekanan atmosfera yang biasa, dalam udara persekitaran kita, udara kita bernafas sekarang ini, dalam udara kita bernafas sekarang ini sebenarnya terdiri daripada pelbagai jenis gas. Dalam udara persekitaran kita ada nitrogen, kita ada oksigen, kita ada karbon dioksida dan juga gas-gas yang lain. Lain-lain. Nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan juga gas-gas yang lain lah. Maka tekanan udara ialah tekanan ataupun nilai magnitude tekanan gas yang diakibatkan oleh kesemua molekul gas ini. Bila kita cakap tekanan udara yang biasa, tekanan atmosfera, bermaksud tekanan yang dikenakan oleh kesemua molekul gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan juga gas-gas lain itu. Tekanan separa ialah tekanan yang dikenakan oleh molekul gas tertentu sahaja. Contoh, bila kita cakap tekanan separa oksigen, kita sebenarnya bercakap mengenai tekanan yang dikenakan oleh molekul oksigen sahaja dalam udara itu. Itu konsep tekanan separa. Kalau tekanan udara ataupun tekanan gas secara umum, kesemua ini dalam udara. Tekanan separa dia tekanan separa gas tertentu. Kalau tekanan separa oksigen,
tekanan yang dihasilkan oleh molekul oksigen sahaja. Kalau tekanan separa karbon dioksida, tekanan yang dihasilkan oleh molekul karbon dioksida sahaja. Contohnya, kalau awak perasan dalam buku teks kan, tekanan atmosfera pada aras laut ialah 760 mm mercury. Bila dia cakap tekanan atmosfera itu meliputi kesemua gas lah. 760 mm mercury. Kalau awak tak tahu kenapa, jangan risau. Ini awak akan belajar dalam fizik. Awak akan belajar dalam fizik bab 4 rasanya. Bab 4 subtopik 4.4 hukum gas berkenaan dengan tekanan kan. Ini awak akan belajar dalam konsep tekanan fizik. Mengapa pada tekanan atmosfera pada aras laut ialah pada 760 mm mercury. Okey, itu kalau tekanan atmosfera melibatkan kesemua ini, nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan juga gas-gas lain. Bila kita cakap tekanan separa oksigen pada aras laut, kita cuma mengira oksigen je lah. Oksigen, kalau awak ingat balik, oksigen merangkumi lebih kurang 21% daripada udara. Daripada udara kita ini, 21% ialah oksigen. Maka, kalau kita ambil oksigen sahaja, 21%, 21 bahagi 100 lah kan, 21%. Darab 760 mm mercury. Tekanan separa oksigen pada aras laut ialah 21% darab 760. Ini kita akan dapat lebih kurang dalam 159 ataupun kalau kita bundarkan 160 mm mercury. Sebab oksigen kan 21% daripada keseluruhan udara. Maka 21% itu kita ambil daripada tekanan atmosfera keseluruhan, kita akan dapatlah tekanan separa oksigen. Itu je. Mudah saja konsep tekanan separa tu. Dalam video lepas, kita ada bercakap sikit. Kita ada sentuh sikit mengenai konsep tekanan kan? Iaitu berkenaan bahawa udara ataupun air dengan tekanan tinggi akan bergerak kepada kawasan dengan tekanan yang lebih rendah. Begitu juga dengan konsep resapan. Resapan gas berlaku daripada kawasan dengan tekanan separa yang tinggi kepada kawasan dengan tekanan separa gas yang rendah. Contoh, resapan gas oksigen. Maka, oksigen meresap daripada kawasan tekanan separa oksigen yang tinggi kepada kawasan tekanan separa oksigen yang rendah. Dia konsep yang sama je, konsep tekanan daripada tinggi kepada rendah. Tapi kan, kotlah tiba-tiba macam awak dapat ting, awak dapat satu bab dalam otak awak, tiba-tiba awak terfikir, dalam bab 3, awak belajar mengenai resapan. Tetapi resapan, bukankah resapan ialah apabila molekul meresap daripada kawasan dengan kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Ini tiba-tiba je tekanan separa. Tak boleh ke pakai konsep kepekatan tu? Benda sama je kan, resapan juga kan? Sebenarnya kurang tepat kalau nak gunakan konsep kepekatan dalam proses resapan gas. Mengapa? Sebab konsep kepekatan lebih sesuai untuk kita gambarkan resapan bahan yang terlarut dalam bentuk cecair. Kalau dalam bentuk cecair, bahan tu dalam bentuk cecair, tak apalah nak pakai konsep kepekatan. Tetapi sekarang, we are dealing with gases. Kita sekarang bercakap mengenai gas. Gas bukan cecair. Awak dah belajar 3 bentuk jirim: pepejal, cecair dan juga gas. Gas adalah gas.
Gas bukan cecair. Maka bagaimana gas meresap? Gas meresap melalui perbezaan tekanan separa daripada tinggi kepada rendah. Tak sesuai untuk awak pakai istilah kepekatan yang tinggi kepada kepekatan yang rendah untuk gas. Kalau awak nak bercerita mengenai secara umum pada membran plasma, okey, tak apa. Resapan ringkas, okey, resapan berbantu, itu tak apa. Itu memang menggunakan konsep kepekatan. Tapi bila respirasi melibatkan gas, konsep tekanan separa adalah lebih tepat. Jadi bagaimana proses pertukaran gas berlaku? Okay, kita bercakap dulu mengenai pertukaran gas dulu. Okey, pertukaran gas berlaku kalau awak ingat balik alveolus. Di sekeliling alveolus tu ada jaringan kapilari darah. Kapilari itu kita panggil sebagai kapilari peparu. Kapilari peparu. Kapilari peparu yang mengelilingi alveolus itu mengandungi darah terdioksigen, deoxygenated blood. Darah dalam kapilari peparu itu dibawa daripada tisu badan. Darah itu mengandungi karbon dioksida. Kalau dulu lower form awak belajar darah itu sebenarnya mengandungi karbon dioksida. Lebih tepat sebenarnya darah yang dibawa daripada tisu kepada kapilari peparu itu mempunyai tekanan separa karbon dioksida yang lebih tinggi berbanding tekanan separa karbon dioksida dalam alveolus. Maka karbon dioksida akan meresap keluar daripada kapilari peparu ke dalam alveolus untuk dihembus keluar. Sebab tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari peparu lebih tinggi berbanding alveolus, maka tinggi kepada rendah, karbon dioksida akan meresap daripada kapilari peparu ke dalam alveolus sebelum dihembus keluar. Mudah je kan? Itu kalau karbon dioksida, senang je. Dalam alveolus pula ada udara yang kita dapat daripada tarik nafas. Kita ambil nafas dalam alveolus adalah udara itu kan. Udara yang kita ambil daripada luar, udara itu obviously mengandungi bilangan oksigen yang lebih tinggi. Maka tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari peparu. Maka oksigen daripada dalam alveolus meresap masuk ke dalam kapilari peparu. Jadi sekarang darah yang dalam kapilari peparu itu karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Jadi sekarang darah dalam kapilari peparu mempunyai tekanan separa oksigen yang lebih tinggi, tekanan separa karbon dioksida yang lebih rendah. Maka darah itu seterusnya akan dibawa kepada jantung, and then jantung akan mengepam darah itu untuk dibawa kepada tisu-tisu badan lah. Macam itu sahaja. Begitu je, senang je. Itu kalau dekat alveolus. Kalau di alveolus, bagaimana pertukaran gas itu berlaku? Bila jantung dah pam darah pergi ke tisu, darah itu darah yang kalau dulu lower form awak belajar itu sebagai darah beroksigen, oxygenated blood. Tak apalah, darah beroksigen itu dibawa kepada tisu untuk digunakan. Dah sampai tisu, berlaku lagi pertukaran gas. Yalah kan, sebab sel-sel dekat tisu memerlukan oksigen. Maka dekat tisu, sel-sel menjalankan respirasi aerob. Respirasi sel menggunakan oksigen. Maka tekanan separa oksigen dalam sel adalah lebih rendah berbanding tekanan separa oksigen dalam darah pada kapilari tisu. Darah jantung dipam darah kan, jantung pam darah kepada tisu. Dekat tisu tu ada kapilari tisu pula.
Maka tekanan separa oksigen dalam sel adalah lebih rendah berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari tisu sebab sel menggunakan oksigen. Bilangan oksigen berkurangan, tekanan separa pun berkurangan lah. Disebabkan itu, oksigen daripada kapilari tisu meresap masuk ke dalam sel badan. Okey, selesai untuk oksigen. Tetapi, respirasi sel juga menghasilkan karbon dioksida. Respirasi sel menghasilkan karbon dioksida menjadikan tekanan separa karbon dioksida dalam sel lebih tinggi berbanding tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Jadi, karbon dioksida yang terhasil daripada respirasi sel dalam sel itu akan meresap keluar ke dalam darah dalam kapilari tisu itu. Maka sekarang ini, darah dalam kapilari tisu itu, oksigen dah masuk sel. Karbon dioksida, dia ambil karbon dioksida pula daripada sel. Maka darah itu sekarang kita panggil sebagai darah terdioksigen. Deoxygenated blood. Maka darah itu akan dihantar sekali lagi. Dia akan go for another round. Darah itu akan dihantar kepada jantung dan seterusnya kepada peparu lah. Dan seterusnya kepada peparu untuk berlakunya lagi sekali pertukaran gas. Nampak tak perkaitan dia antara alveolus dalam peparu, lepas itu dengan tisu, dengan sel-sel badan. Dia ulang itu je. Dia ulang dua tempat tu je, antara sel badan dengan alveolus. Dua tempat itu je berlakunya pertukaran gas. Itu ialah pertukaran gas tau. Sekarang kita nak bercakap mengenai pengangkutan gas. Pengangkutan gas. Bagaimana gas oksigen dan karbon dioksida diangkut? Tadi kita tahu bagaimana gas meresap. Sekarang kita nak tahu bagaimana gas itu diangkut. First ialah oksigen. Oksigen mudah. Okay, saya padam dulu whiteboard. Oksigen daripada alveolus kan. Tadi kita cakap alveolus dalam peparu kita kan. Oksigen meresap masuk daripada alveolus ke dalam kapilari peparu. Seterusnya, oksigen itu dia akan bergabung dengan hemoglobin. Oksigen bila oksigen itu dia meresap masuk daripada alveolus peparu ke dalam kapilari peparu, dia bukannya terapung begitu sahaja dalam darah tau. Tak. Oksigen dia akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin ni datang mana pula? Hemoglobin ini terdapat pada eritrosit. Eritrosit? Apa tu? Eritrosit tu nama fancy je. Nama mak saleh untuk sel darah merah. Jadi jangan terkejut kalau awak jumpa perkataan eritrosit. Eritrosit tu apa? Eritrosit tu daripada perkataan bahasa Inggeris. Erythrocyte, aka sel darah merah. Benda sama, nama lain. Dia macam nama penuh dengan nickname. Nama penuh sel darah merah, panggil saya erythrocyte. Begitu. Hemoglobin ni ada pada sel darah merah, ada pada erythrocyte. Eja betul-betul lah hemoglobin lah. Saya tak nak eja macam ni. Ni salah. Hemoglobin. Goblin main mana pula goblin ni. Salah. Tak nak eja betul. Bukan goblin Goblin tu creature, tu monster goblin. Tak nak. Saya nak eja hemoglobin. Globin. Globin. Okay. Jadi, bila soalan exam tanya apakah bentuk angkutan oksigen? Apakah bentuk angkutan oksigen? Jawapannya ialah oksihemoglobin. Oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Oksigen dia tak terapung bebas begitu sahaja dalam darah. Dia akan bergabung dengan hemoglobin dan akan diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Darah
daripada kapilari peparu itu yang mengandungi oksihemoglobin itu, seterusnya akan dibawa ke jantung lah kan untuk mengepam darah. Salur darah yang menghubungkan peparu, yang menghubungkan kapilari peparu dengan jantung itu ialah vena pulmonary vein. Itu kalau awak tak tahu, tak apa. Itu kita akan berjumpa dengan dalam bab sistem peredaran darah. Itu tak apa. Tapi sajalah nak bagi tahu sebab dalam buku teks ada kan. Maka daripada kapilari peparu itu, darah dihantar ke jantung melalui vena pulmonary. Jantung itu pun lalu mengepamlah darah itu kepada tisu. Macam kita cakap tadi, dekat tisu macam mana oksigen tu boleh masuk ke dalam sel pula kan. Bila dah sampai di tisu, bila darah itu sampai dekat kapilari tisu, oksihemoglobin ini kemudian akan terurai semula. Oksihemoglobin akan terurai semula menjadi oksigen dan juga hemoglobin. Dua tu. Oksihemoglobin dia akan bercerai semula, dia akan terurai semula menjadi oksigen dan juga hemoglobin. Oksigen yang terbebas itu akan meresap masuk ke dalam sel badan. Senang je. Untuk oksigen mudah. Ini je yang awak perlu hafal. Oksigen plus hemoglobin produce oksihemoglobin, and then at the tissues, at the cells, oksihemoglobin oksihemoglobin dia akan terurai menjadi oksigen dengan hemoglobin semula. Oksigen yang dibebaskan akan meresap ke dalam sel. Tu je. Oksigen mudah. Karbon dioksida dia unik sikit. Untuk karbon dioksida unik sikit. Karbon dioksida kita cakap start daripada tisu kan, senang. Kalau karbon dioksida kan dihasilkan oleh tisu badan kan, sel-sel badan. Maka kita akan start di situlah. Macam kita cakap tadi, dekat tisu, karbon dioksida dihasilkan oleh sel melalui respirasi. Karbon dioksida itu meresap keluar daripada sel ke dalam kapilari tisu. Terdapat tiga bentuk angkutan karbon dioksida. Kalau oksigen satu je, bentuk angkutan oksigen cuma oksihemoglobin. Tapi untuk karbon dioksida ada tiga bentuk. Ada tiga pathway. Dia macam ada tiga laluan nak dibawa bagaimana karbon dioksida itu dalam darah. Alright. Yang pertama, karbon dioksida CO2, saya tulis sebagai CO2 semua orang boleh faham karbon dioksida CO2. Karbon dioksida dia boleh bergabung dengan hemoglobin. Okey. Bila darah dalam kapilari tisu sampai dekat tisu, oksigen terurai daripada hemoglobin kan. Maka hemoglobin dekat sel darah merah itu kosonglah. Di situlah di mana karbon dioksida boleh bergabung dengan hemoglobin yang kosong tu, yang telah ditinggalkan oleh oksigen itu, untuk membentuk karbaminohemoglobin. Membentuk karbaminohemoglobin. Ini merangkumi 23%. Karbaminohemoglobin merangkumi 23% daripada keseluruhan karbon dioksida. Ini saya tulis kat sini, 23%. 23%. Ini pertama, bentuk angkutan pertama dalam bentuk karbaminohemoglobin. Satu, saya tulis kat sini. And then dalam sel darah merah, dalam eritrosit ada air. Obviously lah, sel darah merah memanglah ada air kan. Maka karbon dioksida dia akan bertindak balas dengan air dalam eritrosit, air dalam sel darah merah itu. Karbon dioksida akan bertindak balas dengan H2O, air dalam sel darah merah, untuk membentuk asid karbonik.
Untuk membentuk asid karbonik. Saya tulis dalam bentuk perkataan, takut awak tak tahu pula. Okey. Saya tulis dalam bentuk perkataan. H2O ni air lah. Obviously awak tahu H2O air, tetapi air dalam sel darah merah. Untuk membentuk asid karbonik, carbonic acid. Asid karbonik. Untuk membentuk asid karbonik. Tindak balas ini, tindak balas pembentukan asid karbonik ini dimungkinkan oleh suatu enzim yang kita namakan sebagai carbonic anhydrase. Saya tulis jugalah dekat sini, carbonic anhydrase. Tindak balas yang memungkinkan penghasilan asid karbonik dalam sel darah merah, dalam eritrosit, ialah carbonic anhydrase. Nama enzim carbonic anhydrase menghasilkan asid karbonik. Okey, asid karbonik ini merangkumi 7% daripada keseluruhan karbon dioksida. Okey, 23, 7. Baru dalam 30%. Lagi 70 datang mana? Lagi 70 tu hilang terus. Tak hilang. 70% tu datang daripada H2CO3 ni. Asid karbonik ni. Asid karbonik, okey. Dalam sel darah merah tu ada air. Okey, dalam sel darah merah tu ada air. Bila karbon dioksida bertindak balas dengan air, menghasilkan asid karbonik. Tapi dalam sel itu masih ada air. Tak habis pun air dalam sel tu. Dalam sel itu masih ada air. Maka asid karbonik yang terhasil ini kebanyakannya akan larut dalam air itu. Bila dia larut, asid karbonik ini dia akan terurai untuk menjadi ion hidrogen dan juga ion bikarbonat, HCO3+, minus. Asid karbonik dia akan terurai menjadi ion hidrogen dengan ion bikarbonat. Saya tuliskan dalam bentuk perkataan, takut awak tak nampak. Ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini adalah bentuk ketiga. Ini merangkumi 70% daripada keseluruhan karbon dioksida yang diangkut oleh darah. Maka cukuplah 100% kan. 23% dalam bentuk karbaminohemoglobin, 7% dalam bentuk asid karbonik, lagi 70% dalam bentuk ion bikarbonat. Tiga bentuk angkutan karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin, dalam bentuk asid karbonik, dalam bentuk ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini pula selepas dia dah terurai dalam sel darah merah, dia akan meresap keluar daripada sel darah merah itu ke dalam plasma darah. Dia di dekat dalam sel ni. Ini adalah dalam sel darah merah. Bila dah terurai menjadi ion bikarbonat ini dia akan keluar daripada sel darah merah ke dalam plasma darah. Plasma tu apa pula? Plasma tu, kalau korang dah belajar komponen-komponen darah kan terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, platelet dan juga plasma darah. Kan? Komponen cecair dalam darah kita itu ialah sebenarnya plasma darah. Ion bikarbonat ini akan meresap keluar daripada sel darah merah ke dalam plasma darah. Itu kalau dekat tisu. Bila dah sampai dekat kapilari peparu, dekat di sekeliling alveolus tu, bila dah sampai dekat alveolus, dekat kapilari peparu, karbon dioksida itu akan meresap keluar kan. Jadi perkara sebaliknya akan berlaku. Ion bikarbonat ini dia akan
meresap masuk semula ke dalam sel darah merah untuk bergabung dengan ion hidrogen ini untuk membentuk kembali asid karbonik. Dia patah balik. Ion bikarbonat dia akan bergabung semula dengan ion hidrogen dalam eritrosit untuk membentuk semula asid karbonik. Bila dah membentuk semula asid karbonik itu pula akan terurai semula menjadi karbon dioksida dan air dalam eritrosit. Maka karbon dioksida yang terbebas itu akan meresap keluar daripada kapilari peparu ke dalam alveolus lah. Ini baru sini. Ni macam mana pula karbaminohemoglobin ni? Sama juga, terbalikkan dia je. Karbaminohemoglobin itu akan terurai. Karbaminohemoglobin akan terurai semula untuk menjadi karbon dioksida dengan hemoglobin. Maka karbon dioksida pun dibebaskan dan dapat meresap keluar ke dalam alveolus. Senang je. Senang sahaja sebenarnya. Nampak je complicated. Tapi ada berapa? Oksigen ada satu je reaction. Untuk karbon dioksida ada satu, ada dua, and then kalau nak kira ni sekali, tiga. Itu je sebenarnya. Cumanya dalam buku teks tu dia bagi dalam bentuk ayat. Korang tak nampak secara visual, secara dalam bentuk persamaan kimia dia macam mana. Bila buat macam ini baru korang nampak. Oh ya, lagi satu. Saya hampir terlupa. Daripada tisu tadi tu kan, darah daripada tisu akan dibawa ke jantung lah. Akan dibawa ke jantung semula. Jantung akan mengepam darah yang mengandungi ini semua ni, karbaminohemoglobin, asid karbonik, ion bikarbonat ni. Dia akan mengepam darah itu kepada kapilari peparu dekat alveolus tu. Salur darah yang membawa darah tersebut daripada jantung kepada peparu itu kita panggil sebagai salur darah arteri pulmonary. Arteri pulmonary. Tak tahu tak apa, itu lagi 2 bab kita akan berjumpa dalam sistem peredaran darah. Cuma nak bagi tahu sebab ada dalam buku teks lah. Sepatutnya korang dah tahu dah. Ini korang dah belajar dalam lower form. Salur darah yang membawa darah deoxygenated blood to the lungs is called pulmonary artery pulmonary. Maka selesai untuk subtopik 8.3. Senang je. Dalam buku teks pun 2 page je subtopik 8.3 tu. Maka awak main-main itu je. Awak kena main dengan konsep tekanan separa. And then awak kena hafal inilah untuk bentuk angkutan oksigen, oksihemoglobin dan juga bentuk angkutan karbon dioksida, karbaminohemoglobin, asid karbonik dan juga ion bikarbonat. Maka selesai dengan 8.3, kita boleh proceed dengan 8.4. Okey, 8.4, isu kesihatan berkaitan dengan sistem respirasi manusia. 1 page je, senang je sebenarnya. Ini untuk apa yang awak perlu tahu, cuma penyakit COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Dia sebenarnya meliputi dia sebenarnya istilah, dia macam umbrella term, istilah payung untuk beberapa jenis penyakit yang ada sekaligus pada seseorang pesakit tu. Jadi dalam bawah COPD ni, Chronic Obstructive Pulmonary Disease ni, kita ada emphysema, kita ada bronchitis kronik dan juga asma. Maka contoh pesakit tu ada 2 je. Walaupun dia cuma ada 2, dia cuma ada emphysema dengan bronchitis kronik, on the spot doktor akan diagnose pesakit itu mempunyai COPD. Tak perlukan asma pun sebenarnya kalau ikutkan. COPD ni cukup memadai kalau pesakit itu ada emphysema dan bronchitis kronik, dah memadai untuk doktor itu diagnose pesakit dengan COPD.
Untuk emfisema, apa yang berlaku? Okey, emfisema menyebabkan alveolus peparu kita itu hilang sifat kekenyalan. Bila alveolus tu hilang sifat kekenyalan, dinding alveolus pun rosak. Bila sifat kekenyalan alveolus hilang, dinding rosak, maka permukaan luas permukaan alveolus pun berkurang. Bila luas permukaan alveolus berkurang, maka nisbah JLP kepada I pun berkurang dan pertukaran gas tidak dapat berlaku dengan efisien. Berlakunya pengurangan kadar pertukaran gas dalam alveolus itu. Dari segi kesan dia, apa dia? Dari segi kesan dia, itulah kesan dia ialah pengurangan kadar pertukaran gas lah. Darah ataupun badan dalam badan kita lebih sukar untuk membuang karbon dioksida dan lebih sukar untuk mengambil oksigen daripada alveolus. Itu kalau emfisema. Emfisema berkenaan dengan alveolus. Next ialah bronchitis kronik. Bronchitis kronik ini penyakit dekat bronchiol. Alright. Dalam peparu kita, first ada trakea, and then salur trakea itu dia akan pecah kepada dua bahagian. Sebab ada dua paru-paru kan? Kiri dengan kanan, maka pecahan salur itu kita panggil sebagai bronchus. Bronchiol itu pula ialah salur yang paling kecil sebelum bertemu dengan alveolus. Kan alveolus yang paling hujung. Sebelum alveolus itu, saluran udara sebelum alveolus itu kita namakan sebagai bronchiol. Bronchitis kronik berlaku kepada bronchiol dalam peparu kita. Antara sifat-sifat bronchitis kronik ini, dia menyebabkan dinding bronchiol itu membengkak, dia meradang dan membengkak. Kesan dia, bila dia membengkak, obviously lah, bila dia membengkak, lubang udara pun menjadi kecil dan menyebabkan kesukaran bernafas. Dia menyebabkan kesukaran bernafas sebab lubang udara tu menjadi sempit sebab bronchiol tu membengkak. Itu yang pertama. Yang kedua, mucus yang berlebihan dihasilkan. Dia macam kahak. Mucus yang berlebihan dihasilkan. Dan kesan dia, bila mucus yang berlebihan dihasilkan, menyebabkan salur udara dalam bronchiol itu tersumbatlah. Dah lah membengkak. Salur udara tu kecil. Tersumbat pula dengan mucus yang berlebihan. Nampak tak? Kesan dekat situ. Kesan yang ketiga ialah cilium pada dinding bronchiol itu rosak. Cilium ini dia macam extension halus pada dinding bronchiol tu. Fungsi cilium itu sebenarnya untuk menolak keluar mucus. Fungsi cilium tu sebenarnya untuk menolak keluar mucus. Bila cilium tu rosak, fungsi dia sebagai berus untuk menolak keluar mucus tu macam dah kurang efisien, sukar. Maka bila cilium dinding bronchiol rosak, mucus yang berlebihan tu, yang tersumbat itu, mucus yang berlebihan itu sukar untuk disingkirkan. Kalau disingkirkan pun dia akan keluar sebagai batuk yang berkahak. Itu antara tanda-tanda bronchitis kronik lah. Batuk yang kerap dan batuk yang berkahak sebab ada mucus yang berlebihan. Dan yang ketiga ialah asma. Asma ini tak semestinya COPD. Banyak pesakit-pesakit asma kan. Banyak pesakit-pesakit asma. Jadi bila dia ada asma sahaja, bukanlah COPD, tak. Sebab asma ini macam-macam sebab dia, ada macam-macam punca berlakunya asma. Maka asma ini antara apa dia punya ciri-ciri dia, fungsi pula, tak ada fungsi pun asma ni. Dia ciri-ciri asma ini lebih kurang macam bronchitis. Dinding bronchiol tu dia akan membesar dan menebal, lebih kurang macam membengkak jugalah. Dia menebal dan membengkak bila terjadinya serangan asma.
dan kesan dia menyebabkan kesukaran pernafasan, menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Kan, sebab bila dinding bronkiol membengkak, tiba-tiba menebal, obviously lah dia akan mengecilkan salur udara dan seterusnya menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Sekali imbas, kalau awak tengok dalam buku teks, macam lebih kurang je bronkitis kronik dengan asma. Dia sama tapi tak serupa. Sekali imbas nampak macam ciri-ciri dia sama je. Dinding bronkiol membengkak, lepas tu kesan dia kesukaran bernafas. Untuk dua-dua bronkitis kronik dengan asma, sebenarnya kedua-dua tu ciri tu sama, cuma banyak perbezaan. Bronkitis kronik dengan asma memang sangat banyak perbezaan. Antara contoh perbezaan dia adalah dari segi punca berlakunya asma dengan bronkitis kronik. Ini info tambahan. Ini tak perlu awak tahu pun. Tak perlu, okey. Note, warning. Okey, warning ini bukan silibus awak, tapi cuma saya nak bagi info tambahan dari sudut medical lah, Bronkitis kronik dengan asma berbeza, penyakit yang berbeza. Walaupun daripada luaran nampak macam sama je kesan dia. Punca asma, saya cakap pasal asma dulu. Punca berlakunya asma disebabkan selalunya oleh hyperallergic kepada suatu bahan. Contohnya hyperallergic kepada ada debu, ataupun ada polen bunga, alergik kepada habuk, ataupun kepada udara yang sejuk, ataupun dalam aktiviti fizikal yang lasak. Itu boleh menyebabkan asma. Untuk bronkitis kronik, kebanyakannya disebabkan oleh merokok, disebabkan oleh asap rokok. Kebanyakan punca bronkitis kronik adalah disebabkan oleh asap. Maka disebabkan itulah mengapa dalam bronkitis kronik adanya mukus berlebihan. Sebab mukus itu cuba memerangkap partikel-partikel asap itu untuk dibuang keluar. Kan kita bila awak hisap rokok, asap-asap, debu-debu itu akan terperangkap pada dinding-dinding bronkiol. Maka sel dekat bronkiol itu akan cuba untuk membuang habuk-habuk asap itu dengan menghasilkan mukus. Tapi secara tak langsung dia akan menyebabkan bronkiol itu tersumbat. Nampak tak perbezaan dari segi punca bronkitis kronik dengan asma? Itu dari segi punca lah. Antara perbezaan yang lain dari segi kesakitan. Kalau asma, dia akan serangan asma sesak nafas on the spot. Dia kesakitan yang on the spot, sesak nafas on the spot. Kalau untuk bronkitis kronik, dia akan berlaku kesukaran bernafas dalam tempoh yang lebih panjang. Mungkin dalam sebulan, 2 bulan ke. Macam tu. Kalau asma, on the spot. Pakai inhaler, okey. Selepas 15-20 minit, okey. Itu perbezaan ketiga. Dari segi pemulihan. Untuk pesakit asma, cukup sekadar untuk kita bekalkan inhaler yang mempunyai ubat tu. Inhaler itu akan memulihkan pesakit asma dalam tempoh 15 ke 20 minit, and then pesakit asma dia akan kembali bernafas seperti normal. Tapi untuk bronkitis kronik boleh berlaku sesak nafas. Walaupun kita provide inhaler kepada pesakit bronkitis kronik, dia akan baik sekejap. Tapi lepas tu dia akan batuk-batuk balik. Pesakit asma tak batuk. Untuk bronkitis kronik dia akan batuk berkahak. Sesak nafas tu kadang-kadang dia kesakitan yang berpanjangan. Kalau asma tu sekejap je. Dan 15 ke 20 minit, kalau ada inhaler. Kalau ada inhaler, kejap je. Dalam setengah jam sepatutnya dah pernafasan kembali normal. Untuk pesakit bronkitis kronik ni agak lama kesakitan dia. Sebab itu nama dia kronik.
bronkitis kronik. Kronik itu bermaksud kesakitan yang berpanjangan. Bukan kalau aksiden yang cedera parah, itu bukan kronik tau, itu cedera parah. Kita tak panggil sebagai kronik. Kronik itu kesakitan yang berpanjangan. Sebab itu nama dia bronkitis kronik. Maka selesailah 8.4. Simple je. Selesai 8.4, maka selesai juga dengan bab 8. Bab 8 sistem respirasi manusia dan juga haiwan. Seperti biasa, saya akan tinggalkan dengan link kuis latihan kefahaman dekat bawah, dalam description box di bawah. Dan seperti biasa, untuk video-video yang lain daripada channel ini, boleh klik di sebelah sini. Untuk yang belum belum subscribe, boleh klik di sebelah sini. Kita jumpa lagi dalam video untuk bab 9 dalam video yang akan datang. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.